fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Habis mula dah. Bagi. Ha. 2, 3, 4, 5 ni 7, 8, 9. Habis mula muka surat 44 tu bagi 10 atas ke bawah. Ada sikit bawah ni. Muka surat 44 bagi 10 atas ke bawah tu. Dia kata demikian lagi lah. Itulah. Mana baca tengah ni. Demikian lagi segala sifat yang diri yang ada dengan zat pada zatnya zat Allah. Demikian lagi sini pada pihak sama qadim belaka. Nama Allah Ta'ala pun qadim. Nama sifat pun qadim juga situ. Dan demikian lagi segala sifat yang diri yang ada dengan mana pada zatnya zat Allah. Mana sifat yang diri yang ada di zat ni? Seperti sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani 7 ni sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi wajah sabah demikian lagi sini pada pihak sasama qadim. Berarti nama Tuhan pun qadim, sifat Allah pun qadim juga. Sifat mana? Sifat yang diri yang ada di zat Allah Ta'ala tu. Jadi cara sifat ma'ani yang diri yang ada di zat Ta'ala, qadim juga sebab nama lah. Berarti waktu ni cakap nama pun qadim, sifat pun qadim juga situ tu. Qadim ni mana? Qadim masih ada mula lagi wujud dia lah. Qadim ni masih ada mula bagi wujud sifat tadi tu. Berarti sifat Ta'ala qadim, masih tak ada mula bagi wujud, ni ada sedia lagi adanya. Gitu. Jadi kewajipan kita mesti cakap sifat Allah Ta'ala, sifat mana? Sifat yang berdiri, sifat yang dari zat. Dan sifat ma'ani tu, qadim juga, supaya nama sifatnya. Berarti nama pun qadim, sifat pun qadim situ. Baik. Itu pun qadim. Itu pun qadim seperti namanya juga. Itu pun berarti sifat ma'ani pun, sifat yang ada di zat Ta'ala pun qadim juga, supaya nama juga. Berarti nama pun qadim, sifat pun qadim. Gitu. Habis mula aja dah. Pasal bunyi butir hal dia dah. Demikian lagi. Maka wajib kita intikadkan. Maka wajib kita orang Islam iktikadkan maka bukan daripada makhluk. Maka tu ikut kita maka tu ikut kita tambah gini. Maka wajib kita orang Islam iktikadkan nama Allah Ta'ala itu. Gitu. Tepat maka tu ikut gatinya nama Allah Ta'ala. Jadi wajib kita orang Islam iktikadkan jati masing-masing nama-nama Allah Ta'ala itu bukan daripada hantar makhluk. Itu dia. Sama 4 kata dia lah. Terpelikuk maka terlikuk tambahnya nama-nama Allah Ta'ala itu. Jadi mana wajib kita, berarti wajib adalah kita orang Islam. Wajib adalah kita ni, mana wajib alam madarah. Berarti kalau kita tak intikad, dosa kita lah situnya. Jadi untuk melupakan dosa, wajib intikad. Wajib intikad apa? Wajib intikad nama-nama Allah Ta'ala itu bukan daripada hantaran makhluk. Bukan manusia tak nama dia. Berarti wajib intikad nama Allah Ta'ala ni bukan manusia buah nama tu. Bukan Allah Ta'ala mempenamakan nama dia tu bila azali lagi. Berarti wajib intikad nama-nama Allah Ta'ala ni bukan manusia tak nama. Bukan Allah Ta'ala sendiri tak nama bila azali lagi. Lepas tu dia suara dia tak nama dia situ ni. Intikad lagu tu.
Maka wajib kita entikotkan nama-nama Allah Ta'ala itu bukan daripada antara makhluk bagi Allah. Sebab apa? Sebab apa nama Allah Ta'ala ni bukan manusia buah nama. Bukan Allah Ta'ala sendiri buah nama. Sebab apa? Kalau kita sebab apa? Apakah sebab nama-nama Allah Ta'ala ni bukan manusia buah nama tu? Bukan manusia mana-mana bermutihai tu. Bukan tersendiri buah nama. Sebab apa situnya? Sebab apa tak? Nama Allah Ta'ala ni bukan antara makhluk, bukan manusia yang pun namakan dia. Sebabnya, itu kerana ilat tu. Kerana bahawasanya, jenisnya tu sya'an. Kerana bahawasanya sya'an, jikalau nama Allah, tak begitu. Celah antara jikalau tiada tu, bernama Allah. Jikalau nama Allah tidak qadim. Kalau sekiranya nama tu tak qadim, berarti kalau manusia bernama tak qadim nama Tuhan tu. Tak manusia ni baru. Tuhan ni qadim tak. Tengok manusia bernama tak qadim. Dia tak qadim nama Tuhan tu. Kerana bahawasanya nyesaan. Jikalau tiada nama Allah begitu. Jikalau nama Allah tidak qadim begitu. Seandainya nama tak qadim, ilat yang mengatakan nama Allah Ta'ala sini bukan manusia bernama. Sebab apa bukan manusia bernama? Sebabnya kalau nama tu tak qadim. Kalau nama tak qadim, dia pasti baru lah. Mesti baru nama Tuhan tu. Kalau nama Tuhan tak qadim, berarti manusia bernama. Berarti nama Tuhan tak qadim lah. Zat ada dulu, nama ada keliyah pula. Bila ada makhluk ni lah, ada nama Tuhannya. Berarti tak qadim nama Tuhan situnya. Akal tak terima lah, zat qadim nama baru. Akal tak terima lah. Akal itu CD tak terima. Dia kata zat ni qadim, nama baru. Kat sini ada batu ni, berarti ada namanya. Bila nama situ. Akal tak terima lah. Berarti kalau lah, berarti wajib tercekak nama-nama Allah Ta'ala bukan manusia bernama. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya manusia bernama, tak barulah nama Tuhan tu. Gitu nak ya. Tak qadim tu manusia bernama lah. Kalau nama Tuhan tak qadim, berarti manusia bernama. Kalau manusia bernama, tak qadim nama Tuhan tu. Zat qadim nama baru. Gitu ya. Dia nak pusing lah bahasa tu tak. Tu mafhum dia gitulah mafhum dia tu. Nak supaya tadi lah. Kalau manusia bernama, dari baru lah nama Tuhan tu. Gitu. Jikalau nama-nama Allah tidak qadim, nescaya baharu. Nescaya baru. Kalau manusia bernama Tuhan, berarti nama Allah Ta'ala tidak baru. Macam mana tidak qadim, baru. Baik. Bila nama Tuhan ni baru, bila nama Allah Ta'ala baru, maka lazimlah. Bila nama Tuhan ni baru. Bila nama Allah Ta'ala baru, bila manusia bernama Tuhan, berarti nama Tuhan tak qadim. Jadi baru. Ya, kalau lah nama Tuhan ni baru. Berarti maka lazimlah dengan zatnya, dengan zatnya. Maka lazimlah berdiri yang baru dengan zatnya, dengan zat Allah. Kalaulah nama orang yang baru, lazimlah menarik nama Tuhan yang baru ni daripada zat Tuhan pula situnya. Dia ada nama Tuhan pula. Ada. Langkah kedua tu. Langkah pertamanya wajib kita cekak nama-nama Allah bukan antara manusia. Jadi bukan manusia bernama. Sebab apa? Mesti barulah Tuhan, nama Tuhannya. Dia baru menarik kepada berdirilah yang baru pada zat Allah Ta'ala. Dari ada nama baru tu di zat Allah Ta'ala pula. Zat qadim nama baru boleh duduk kat situ. Boleh ke duduk nak kata lagu tu. Tak, nama Tuhan ni baru zat qadim. Tak boleh duduk situnya. Dia kata tak tahu arah ni baru zat tu qadim. Tu situ pun ni kata. Iyalah. Zat Tuhan baru, zat Tuhan qadim. Nama qadim juga. Kalau manusia bernama berarti nama Tuhan baru. Bila nama Tuhan baru menariklah benda baru ni, nama yang baru duduk di zat Allah qadim. Kata terima betul tu.
Apa salah? Oh, salah lah betul tu. Oh, lagi pun kau dia baru. Oh, ni apa salah? Oh, apa salah? Nama Tuhan baru. Zat tu kau dia. Salah buat betul tu. Salah ke mana? Zat kau dia. Zat kau dia. Nama kau dia juga. Tak beri pun kau dia baru. Gitu. Oh, tak apa salahnya tak? Apa salahnya? Belakang saya ada, tak ada. Oh, tu pun kia dengan rela. Ni kia kata belakang rela. Tak saya buat rela. Oh, tak salah. Bukan pasti dia betul dah. Kau tu hari lembuh. Mereka kau dia. Asal baru. Dia kena otak dia. Itu langkah kedua. Baik. Dia tiga langkah sini. Ilat dia tu. Baik. Allah tu baru. Lagi pula, kalulah nama Tuhan baru, ini pada azal, maknanya pada waktu azali tidak nama. Mana kalau nama Tuhan baru, berarti pada waktu azali, tak ada nama gitu. Tu. Kosong nama tu. Tak payah lagi apa lagi waktu itu. Zat dia tu. Sifat dia nama ada, kita panggil lagi. Mustahil lah gitulah. Tak. Maknanya kalau nama Tuhan baru, berarti pada waktu azali tak ada nama lagi Tuhan. Tak ada makhluk ni pada nama Tuhan. Tak betul lah. Mustahil lah begitu Allah. Tulis lah surah tu. Ya, buatlah surah herat. Jikalau baharu, berarti jika lazim pula, melazim juga lazim pula. Jikalau baharu, dia nama Allah baru, dahulu sunyi pada azab, mana kita lagi yang berkecek ya. Lazim pula juga, jika nama Allah baru, berarti pada waktu azali, Allah tidak ada nama. Gitu. Ambil ngaji, lagi tu tulis. Ambil mulut dia. Ambil mulut dia, sebut kita sini.
Dia kata sini ya ni. Dia kata jikalau nama Allah Ta'ala baru tak dengan makna pada waktu azali Allah tidak nama. Gitulah. Kecil mudah agak. Wajib kita cekak Allah Ta'ala. Wajib kita cekak bukan manusia mempernama Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau manusia bernama, berarti pada waktu azali Allah Ta'ala tak ada nama. Gitu ya. Bila waktu azali tak ada nama, bila waktu azali tak ada nama lagi, kalau manusia bernama, berarti pada waktu azali tak ada nama. Baik. Pada ketika itu tu dah melazimkan berkehendak kepada yang menjadikan dia menamakan dia pula situnya. Dia tu ada nama, maka berkehendak orang ni, orang bernama dia pula situnya. Oh tak? Kalau waktu azal tak lama, kalau waktu azal tak lama, berarti Allah Ta'ala berkehendak kepada makhluk bernama dia. Pada situnya. Pasti makan itu kau. Terima situ tu. Sebab apa? Sebab bila kata berkehendak orang bernama, berarti tak kaya Allah Ta'ala situnya. Berkehendak manusia pula situnya. Melazimkan berkehendak kepada yang menjadikan. Dan itu mustahil. Dan itu berkehendak kepada yang menjadikan Allah Ta'ala mustahil. Sebab apa akal ini dia. Kan? Kerana maka keluar dengan kata kami. Mungkin kaya kita kaya tu. Maka keluar dengan kata kami. Katakan berterusan ni lah. Keluar termasuk. Maka keluar dengan kata kami. Sifat zat itu sifat ini. Jadi hak kata nama-nama tu dari Qadir, sifat dia kau sifat zat tu. Jadi dia mesti kata sifat zat, maka nak keluar sifat ini. Jadi kita kalian kami kan. Jadi mesti kata sifat zat tu kau dia juga situ. Maka kata sifat zat tu apa ni? Kau sifat ni tak Qadir baru situ. Maka keluar dengan kata kami sifat zat itu.
Itu sifat afal. Maka tidak dikatakan. Maka tak dikatakan dia. Nama dia. Maka tidak dikatakan dia sifat A. Tak qadim pada Asy'ari. Jadi musuh kita ni, dan musuh kita ni, ahli religion semua jemaah. Semua jemaah ni ada dua. Pertama, bahasa Asy'ari ke Maturidi. Jadi kita kata, asal dikata, dalam masa dulu, kaza sifat izzat qadimatu tu. Berarti dalam masa kita ni, dalam masa Ibn Al-Qaw ni, dia kata nama Allah Ta'ala Qadir dan sifat Qadir juga. Dia ada sifat zat. Sifat zat, sifat yang wajib atau sifat yang dia dan mesti sifat lawa dia. Sifat zat. Sifat yang wajib atau sifat dia dan wajib sifat lawan dia. Sifat zat. Sifat zat, sifat yang wajib bersifat dia dan wajib sifat lawan dia. Sifat zat. Mana kudrat? Sifat zat wajib tadi. Wajib tentang kudrat dan wajib lawan dia di umum tadi. Sifat zat ni sifat yang wajib bersifat dia dan wajib sifat lawan dia. Sifat zat. Macam-macam musuh kita ni sifat zat pun dia juga. Jadi dia kata sifat zat, maka keluar katakan sifat zat, sifat A. Kalau sifat A ni isi bahasa Sari, tak wajib baru situ. Apa sebenarnya? Sifat A, sifat yang harus atau sifat ada dan sifat lawan dia. Macam Roziku bagi rezeki dia. Harus tak rezeki siapa, dia tak apa. Roziku tadi, yang rezeki dia. Jadi mana sifat A ni sifat yang harus Allah bersifat dia dan sifat lawan. Mana sifat yang rezeki siapa, dia tidak apa kita. Sifat baru. Isi bahasa Sari. Adapun Sari sifat lagi. Sifat zat, sifat yang wajib Allah Ta'ala bersifat. Sifatnya dia, kita mustahil sifat lawan. Sifat zat ni, sifat yang wajib Allah bersifat dia dan mustahil sifat lawan dia. Mana boleh lemah tak? Wajib sifat berat, maka mustahil juga lemah. Jadi sifat zat, sifat yang wajib Allah Ta'ala bersifat dia, kita mustahil bersifat dengan lawan dia. Sifat zat. Ada sifat PN. Sifat PN sifat yang harus Allah bersifat dia dan harus sifat lawan dia. Sebab bahasa saya kata sifat PN tidak wajib baru. Sebab bahasa saya kata sifat PN material ikut yang rezeki tadi, maka dikata tidak wajib. Sebab tak wajib, kerana sebab ini ibarat pertalut tidak hadis berkudak berkata. Tidak awal dari dikata sifat tidak wajib, sebab ini ibarat dari pertalut dan hadis berkudak menjadi kebetulan. Maka tak wajib. Dua kali lah. Boleh kalau kita kata sifat ini baru. Tak boleh kalau sifat ini tak wajib. Sebab isi bahasa kata sifat ini baru. Sebab sifat ini ibarat pada tanduk dan hadis juga menjadi benda. Baru. Maka keluar dengan katakan sifat zat itu iaitu sifat zat sifat PN. Maka tiada dikatakan dia sifat PN nama dia. Kami dia sifat PN. Maka tiada dikatakan dia sifat PN pada mazhab Asy'ari. Tak dikatakan qadim. Maka tak dikatakan dia sifat PN qadim pada mazhab Asy'ari. Di mazhab Asy'ari sifat PN tak qadim.
Dan tiada ia. Dan tiada ia isi bahagian. Beri ada nazak zat yang juga. Tapi di sini yang mencari sebab ini objek dan sebab ini tidak ada zat utama. Ini zat. Ini zat ini sebab ini objek sebab ini kalau menjadi juga jadi tidak ada zat utama. Kata waktu an asma'a tauqifiyatu. Itu tak ada dia. Waktu ronda. Jadi waktu anna tambah lagi. Anna tambah hawa. Kalau kata lagi dia waktu ronda. Ini waktu anna. Waktu anna. Waktiro anna. Waktiro anna asma'a. Waktiro anna asma'a. Waktiro anna asma'a. Waktiro maknanya waktiro termilih oleh jamhur itu wajib. Waktiro termilih oleh jamhur itu wajib. Bila anna asma'a. Kata segala nama-nama tanda itu tauqifiyatun atau penting maknanya terhenti. Terhenti mana mata-mata sehingga Allah Ta'ala bernama saya nama dia. Tauqif bagi. Tauqif atau terkiyah. Mana diisi kalau milih oleh Al-Sunnah wal Jamaah bahawa segala nama ini tauqifiyah. Tauqifiyah terkiyah. Pasti kita dahulu ini semata-mata dengan hadis. Kena kondisi juga. Maksud tauqifiyah tidak terkiyah. Tapi memilih oleh Al-Sunnah wal Jamaah bahawa segala nama Allah Ta'ala ini tauqifiyah terkiyah. Apa yang mesti ada? Mesti ada sama bukti bernama. Jika itu dari Taurat, jika itu Injil, dari Zabur, dan dari Al-Quran. Seorang rasio. Seorang tak takut mengetahui nama itu, nama tanda. Dengan itu kita ahli buat nama itu. Seorang mengalir. Dan itu bernama-nama jahil, 5,000 itu, tauqifiyah tak apa yang lagi. Tauqifiyah tak kiyah tak apa. Soalnya, kita punya semata akal yang jahil itu. Kata sebelum mana? Itu ada hadis. Kau dulu baru faham. Tauqifiyah. Tauqifiyah. Kita faham dulu. Tauqifiyah. Satu. Tauqifiyah. Bukan tauqifiyah. Tauqif. Tauqifiyah. Tauqifiyah. Jadi, kita berhubungan. Tauqifiyah. Waktira telah milih oleh jamhur Al-Sunnah wal Jamaah anna asma'a bahawa semua nama-nama tanda tauqifiyatun tak boleh dikiaskan. Ataupun semata kita dengar dan kena hadis. Ada sifat demikian sifat tanda. Demikian juga semua sifat tanda tauqifiyatun tak dikiaskan. Kalau kita tadi semata-mata tanda itu sahaja kita sendiri. Fahfad apa ilmu? Fahfad apa ilmu? Samiyah. Fahfad samiyah itu. Apa samiyah ini?
Sam'iyah ni menetapkan apa ilmu ke sam'iyah apa yang kamu dengar daripada hadis. Sam'iyah dalam ni. Sam'iyah ni apa nama sifat yang kita dengar daripada hadis apa hadis itu. Dan dalam memilih jamhur ulama Sunnah wal Jamaah bahawasanya segala nama Allah berkali itu terhenti yang tak boleh kias, terhenti tak boleh kias, terhenti yang kita makhluk tadi kita ada. Dan dalam memilih oleh jamhur ulama Sunnah wal Jamaah bahawasanya segala nama Allah SWT itu tak terhenti atas makhluk. Terhenti mana tak boleh kias. Seperti nama Allah terhenti, mana tak boleh kias nama Allah. Terhenti atas kita makhluk, namakan dia. Jadi kita akan mengaji ini. Dan dalam media jamhur ulama Sunnah wal Jamaah bahawasanya segala nama Allah SWT itu terhenti atas kita makhluk. Terhenti atas kita makhluk, namakan dia nama Ta'ala. Terhenti maknanya nama-nama Ta'ala ni kita yang pun namakan. Nama-nama kita tak ikhlas. Kalau Allah Ta'ala yang mempenamakan diri dia untuk azab dia. Terhenti atas kita makhluk, namakan dia atas belajar daripada syarah. Terhenti atas kita, maknanya kita tahu nama Tuhan ni mata-mata Nabi ajar, Rasul ajar, Rasul ajar kita. Terhenti atas belajar daripada syarah, maknanya tahu kalau tak ada Rasul. Berarti nama-nama Tuhan ni terhenti semata-mata kita tahu sehingga Allah Ta'ala ajar kita, Rasul ajar kita. Seperti kita dengar Al-Quran tadi. Jadi, semua dia pilih bahawasanya semua nama Tuhan ini terhenti atas kita muka nama besar. Berarti kita tahu ini, kita semata kita belajar, kita dengar daripada Quran hadis. Gitu ni. Belajar ni dengar lah. Belajar Quran hadis. Mana dia baru sebut nama Ta'ala, jadi pada itu. Maka semua ahli sunnah pilih nama-nama taukif terhenti atas kita tahu dengan belajar. Belajar mana? Belajar daripada Quran hadis. Gitu. Maka barang yang maka barang yang maka nama barang nama maka barang yang maka nama yang diizinkan kita namakan, kita penamakan dia, kita penamakan namanya nama Allah gitu nak. Maka barang yang maka nama yang diizinkan, dibenarkan kita penamakan namanya nama Allah kita. Dia tulis apa tu? Oh, dia tulis apa tu? Daripada kita namakan, apa tu? Namaan. Daripada namakan tu. Kalau dia kata, ini bagi kita baca dulu. Dia kata maka barang ni nama. Maka nama yang diizinkan kita penamakan. Nama kita penamakan. Lepas tu apa kita? Apa penamakan dia? Namanya apa? Nak macam mana?
mamanya. Ikut kitab pun namanya. Namanya situ tu. Jadi gini bunyinya. Maka barang yang maka nama yang diizinkan kita makhluk ni penamakan nama Allah. Tu dia. Jadi cakap nama yang terizin kita namakan dia. Semacam Al-Mubin dak. Ada apa ni Al-Hadi, ada. Jadi kita dapat dengan Abdul lah. Abdul Hadi, tak boleh mata-mata Hadi, Abdullah, Abdul Ghani. Kita benar kita nama tadi. Tu dia. Maka barang nama yang diizinkan kita makhluk penamakan nama yang nama Allah daripada barang tidak ada kita daripada barang yang tiada ada kita menamakan dia, tiada memberi faham akan kekurangan, tetapi bahkan ada yang nama Allah Ta'ala memberitahui akan kepujian, maka harus kita penamakan dengan ittifaq. Sini bahaya bahasa dia tu. Sekali lagi dah pola sikit bahasa dia tu. Ada sikit dah. Sikit dah. Mula dah betul pula kita dah. Payah situ. Dia musing kita tu. Tak payah payah. Kita lah. Dia mau tahu lah. Tak. Sekali lagi dah. Kalau tak payah dia tulis nak ayat apa payah saya. Nak ayat apa? Nak gapo dia nak situ tu. Sekali lagi dah. Dia kata maka barang yang maka nama yang diizinkan kita namakan namanya nama Allah. Gitu. Namanya nama Allah. Daripada barang yang penama yang tidak ada kita menamakan dia, tiada memberi faham akan kekurangan. Tetapi menambahkan ada ia nama Allah Ta'ala memberi ketahui dan akan kepujian, maka harus kita penamakan dia nama Allah Ta'ala dengan ittifaq ulama. Makna gini ya. Maka mana-mana nama yang tidak memberi kesamaran kekurangan Allah Ta'ala, bahkan nama-nama Allah Ta'ala yang menunjuk kepujian, harus kita penamakan dia. Berarti catat nama yang menjadi kekurangan, tak layak bos tu lah situnya. Boleh penamakan dia situnya. Kalau nama-nama yang kepujian, boleh bos nama situnya. Boleh penamakan. Makna gini ya. Maknanya mana-mana nama yang membawa kepada kekurangan Allah Ta'ala, tak boleh penamakan. Mana nama yang membuat puji Allah Ta'ala, boleh penamakan situ tu. Berarti nama-nama yang menunjukkan kekurangan Allah Ta'ala, tak boleh penamakan di situnya. Dan mana-mana nama yang menunjuk kepujian, boleh penamakan nama Allah Ta'ala situ. Gitu ya. Bapak. Kata dia Samsing, boleh mana? Samsing. Dia nama dia Samsing. Puji ke Samsing? Titik dengar orang macam cik papal orang. Puji lagu tu ya. Kalau tak layak tu saya. Maka tak boleh. Tak pernah kita penama kepada Ta'ala nama yang tak layak dia. Yang kekurangannya tadi. Samsing ni, apa Samsing? Tak cerita. Jahat dekat Samsing kampung tak? Bakar umuh lah. Lagu tu kan? Nampak ambo dia degil lah. Di papal lah. Lagu tu. Dok tu lah. Bukan gitu dok. Tak lebuh lah situ tu. Saya supaya kita makhluk juga. Main kurang situ tu. Tu dia. Jadi makna dia tak nama yang mana nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kepujian, maka dibenarkan kita nama dia. Mana nama yang menunjuk kekurangan, tak layak bos tu lah situ tu. Gitu ya rasa dia tu. Maka barang yang
Maka barang yang memberi waham. Kita salah kita tu. Cenelikung tu. Maka barang yang tiada yakni. Tiada yakni tu likung kita tu. Maka barang yang maka nama. Maka barang yang maka nama. Yang beri waham akan kekurangan. Tu dah. Kita tafsir tadi tu. Atas tadi tak? Tadi dia balik sikit. Dia pula kaca sebut situ tu. Maka dia buat kesannya jelas kat bawah sini. Apa kena dia situ tu. Maka barang yang, maka nama yang memberi waham. Tu dia. Tiada yang ni tu likung. Maka barang yang, maka nama yang memberi waham akan kekurangan zat Allah Ta'ala. Akan kekurangan Ta'ala. Jadi tiap-tiap nama yang menunjukkan kurang Allah Ta'ala ni. Tiap-tiap nama yang menunjukkan kurang Allah Ta'ala, tertegah kita namakan dah haram. Tertegah nama bukan haram apa nama situ ni. Allah Ta'ala CEO ku. Tahu sini? Allah Ta'ala CEO ku. Ketua Gawat Executive. Chief Executive Officer. Pegawai besar lah CEO ni. Kalau CEO tu kena lagi. CEO ni besar sekali. Syarikat dia besar lah CEO ni. Kalau CEO tu operasi. Ni ketua Gawat Executive. Jadi kata Hazrat Ustazah dia kata, Allah Ta'ala ni CEO ku. Allah Ta'ala ni Chief Executive Officer. Ketua Gawat Executive. Lagu tu tandanya. Tak layak betul lagu tu lah. Haram sebut lagu tu. Kita ngaji seloding. Dekat baca gitu. Tapi ramah ikut dia. Orang sedap. Kecap anda. Rendik molek. Itulah. Abah betul tu. Sebut dah walillahil masul a'la ke. Walillahil masul a'la. Bagi Allah Ta'ala misal tinggi-tinggi. Kalau misal rendah tu, CEO tu. Tak mahu hebat pun ada CEO tu. Malah. Lepas kecik. Keluar kata, masyarakat lah. Masyarakat. Ada tak semaya tak. Bukan semaya semua tak ada tak semaya. Bukan dia kata tak semaya tak. Ada tak semaya pun ada juga. Tu dia. Pas semaya pun ada. Bukan baru semua ada. Like gitu lah. Kata mana gitu juga berat. Maka barang yang maka nama yang memberi waham kesamaran akan kekurangan Allah Ta'ala, tertegah kita namakan dalam kitab tu. Tertegah kita namakan dia di Allah Ta'ala dan haram pun haram juga. Maknanya nama-nama yang boleh kekurangi Allah Ta'ala dah tertegah kita bernama dah haram pun namakan. Tertegah lagi dulu bernama. Kalau boleh juga haram situ dia. Gitu. Tertegah lagi bernama. Kalau boleh juga haram dah situ dia. Kalau siapa aku jatuh mentabak Allah Ta'ala, tapi situ pula. Waliyahzubillah. Allahumma sallimna. Dan dikehendaki dengan nama di sini. Dan dikehendaki dengan nama di sini. Lewat hujan. Hujan. Di sini klik mana di sini kan? Kalau kita tak ngaji dah mana dia? Kalau kita tak ngaji lah dah. Kalau kita tak ngaji tak ambil mulut guru kita. Nak rekod dia mana dalam situ ya? Nak mana ni? Agak-agak. Dia kata dan dikehendaki dengan nama di sini. Di sini domain kali mana di sini ni? Di sini di sana sini. Jadi bila gapo ni sana sini.
Di sana, di sini, bila apa? Macam mana ni tak? Macam mana ni? Di sana, di sini. Tu. Tak tahu bocor lah. Tu mana? Pak Ida ada ni. Domain di sini tu dia kata. Di sini, yang ni pada mata kata waktiro tu. Gabik situ. Dan dikandaki dengan nama di sini. Maksud nama di sini, ialah pada mata kata waktiro. Waktiro an asma'a tauqifiyatun. Kaza sifat dia kata nama sini ni. Nama hak kata waktiro an-narbat. Aku silap baca. Dikandaki dengan di sini pada mata waktiro nama di sini. Nama di sini nama pada mata kata an asma'a tauqifiyah. Dikandaki dengan kata nama Tuhan ni tauqifiyah. Hari nama Tuhan ni kita tahu daripada dengar syarak ajar kita situ. Mana kita dengar, kita pandang tahu nama Tuhan ni daripada syarak Allah Ta'ala dan Rasul ajar kita situ. Mana Quran hadis tu? Jadi dikandaki dengan nama dia ni, nama mata kata nama Tuhan tauqifiyah tadi, nama yang diambil tu dia. Nama tu. Ia tu nama. Nama yang diambil atau nama detik dan sifatnya sifat Allah dan afalnya perbuatan Ta'ala. Dikandaki nama hak dalam mata kata nama Ta'ala, nama Tuhan ni tauqifiyah. Dikandaki nama sini nama Allah Ta'ala dari sifat dia dan perbuatan dia. Nama-nama dari sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala. Itu kandaki nama sini ni. Demikian lagi seperti nama Allah. Demikian lagi seperti nama Allah, segala sifat-sifat Allah. Iaitu sifat Allah. Barang yang sifat yang menunjukkan atas makna, atas sifat. Atas makna, atas makni, atas sifat. Atas makna, atas makni, sifat yang lebih, sifat yang lain berkata lebih dah diketer kan. Nak lebih saja ya. Demikian lagi supaya nama Allah Ta'ala diambil daripada sifat dan perbuatan dia, segala sifatnya sifat Allah. Dan iaitu sifat Allah Ta'ala ni, barang sifat yang menunjukkan atas makna, atas sifat yang lebih, yang lain di atas zatnya. Mana kalau kata sifat, sifat Ta'ala, sifat mana? Sifat yang menunjukkan di atas berdiri pada zat tadi. Bukan sifat zat dah. Sifat yang lebih, yang lain daripada zat Ta'ala. Iaitu barang yang menunjukkan atas makna, atas sifat yang lebih, yang lain di atas zatnya. Maka ia sifat Allah Ta'ala ni seperti asma' juga. Maka terhenti. Sifat asma' juga pada mana? Pada pihak. Maka terhenti ia sifat Allah. Maka terhenti ia sifat Ta'ala atas izin bersyarat juga. Maknanya nama-nama Allah Ta'ala pun dikandaki nama sini, ia nama yang diambil sifat dan perbuatan. Bila juga sifat-sifat Ta'ala. Sifat mana? Sifat yang berdiri, yang lain daripada zat Ta'ala tu. Yang berdiri mana yang lain, yang berdiri pada zat Ta'ala. Mana yang lain, yang berdiri mana yang lain, yang lebih. Yang lebih daripada yang lebih mana yang lain lah. Mana sifat makni lah. Itu dia. Mana sifat-sifat yang lain pada zat dia. Itu dia. Allah nama zat. Allah nama zat tak? Allah nama bagi zat dia. Itu dia.
Baik. Jadi dikandalkan sifat sini, nama sifat yang lebih di atas zat dia. Maka seperti asma juga pada pihak mana? Terhenti atau izin syarat penamakan. Maknanya sifat-sifat Allah Ta'ala pun serupa dengan nama juga pada pihak selama terhenti izin syarat mempenamakan dia. Dia. Lepas kita erti sifat Tuhan pun, tak kudrat, iradat sebagainya, kita erti sifat Allah Ta'ala pun melalui izin syarat juga ajar kita situnya. Bukan rekod je. Gitu ya. Maka tertegah atas kita mensifatkan dia Allah barang yang tidak sabit, barang yang tidak sabit, yang tidak didengar, yang tidak didengar daripada syarak. Ya, kalau kita ngaji tu, tiada didengar tu nak tafsir kita tak sabit. Sabit kitab dah. Kitab tu dia kata tiada didengar, yang tiada didengar persyarat, itu tafsir bagi tak sabit. Tak sabit berarti tak dengar persyarat ajar kita. Tak ada penama kat situ tu. Something lah, ada penama tak? Tak ada tak? Apa? Tak lebih dalam situ tu. Tu dia. Ya tu banyak kitab tu, tambah lah. Semula dah, betul lagi. Demikian lagi segala sifatnya sifat Allah. Dan iaitu sifat Allah, sifat mana? Sifat yang menunjukkan atas makna, atas mentah sifat yang lebih, yang lain di atas zatnya. Maka ia sifat Allah seperti asma juga. Lagu mana wajah tasbih dia ni wajah syabah. Sifat ni sifat Allah serupa nama juga. Wajah tasbihnya, maka terhenti ia. Terhenti ia sifat Allah atas izin daripada syarak juga. Maknanya wajah sabah kata demi juga sifat ni terhenti dengan mana bila nama Allah Ta'ala terhenti kita mempenamakan dia dengan izin syarak ajar kita. Izin makna dengan syarak benar ke kita tu. Berarti kita dengar dengan hadis penamakan nama Allah Ta'ala. Begitu sifat Ta'ala pun kita penamakan sifat Ta'ala pun dengan sebab Allah Ta'ala ajar kita lekut dari hadis itunya. Izin syarak berarti Allah Ta'ala dan Rasul ajar kita. Mana lekut hadis tu? Berarti nama Allah Ta'ala pun kita penamakan dia dengan sebab syarat izin kita. Sifat Tuhan pun sangat benar kat situnya. Maknanya pada pihak sama-sama Allah Ta'ala dan Rasul ajar kita. Nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala situnya. Itu yang maka tertegak atas kita Islam, mensifatkan dia Allah. Barang yang tiada sabit, yang tiada dengar daripada syarak. Itu dia. Yang dia dengar tu nak tafsir tak sabit lah. Berarti haram kita mensifatkan sifat Allah, sifat-sifat itu yang tidak izin kita situ ya. Gitu ya. Maka hendaklah kita hapaskan. Ingat di dada kita ni. Maka hendaklah kita hapaskan apa-apa. Apakah nama-nama Allah Ta'ala tu. Dan sifat Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita hapaskan sama'a daripada Quran. Apa sama'a sini? Hendaknya maka hafal olehmu akan nama-nama Allah Ta'ala yang telah dengar daripada Quran hadis. Tidak. Sama'a tu didengar lah. Maknanya maka hendaklah kita hapaskan apakah di dada kita ni sama'a ni makna sama'a ni sama'a ni makna barang yang dia dengar berquran hadis. Sama'a ni
baik dengar lah. Jadi mana takdirnya dia kahwin, dia kahwin dengan Arab tu lah. Jadi maknanya maka hendaklah kita hafazkan barang yang didengar daripada tak. Jadi nama sebelum kata tepat sam'a tu dia dengar. Maka hafaz ilmu barang yang didengar daripada Quran dan hadis gitu dia. Jadi mana-mana nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang terdengar daripada hadis, tak apa ada kita situnya. Ingatlah ada nama Tuhan tu. Kalau kita tahu, kalau terdengar Al-Quran dan hadis, kata Syekh kita Ibn Al-Qani ni, apa ada kita nama-nama yang kita ingat, kita dengar, kena hadis. Semacam Al-Hadi, As-Sabur, tu dia. Tak apa nama-nama tu, dia ada kita situ tu. Pak dia capu jauh Arab situ. Luar sama ada perkara hadis sama. Sama tu barang yang dengar. Hadis ni. Baik. Maka bila kita hafalkan, bila kita hafal nama-nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dengan hadis, maka kita namakan. Maka kita namakan. Tak kita dah. Itu tu likun dulu kita dah. Likun dah lebih ni. Dia payah tu kita tu lebih banyak tu. Penuh serabut sini ngaji ni. Jadi gini. Tadi kita cepat sama'ah tu baru barang yang dia dengar dah. Habis itu. Lepas tu dia kata pun sini maka kita namakan iaitu dah seperti sifat sabuk dah. Jadi hak tengah ngaji tu Allah yarham tu kita dia beki iaitu tu likung. Tu. Kalau dia tambahnya maka kita namakan dia nama yang dengan hadis kita. Tambah maka kita namakan dia. Dia domedia ni itu tu likun tak. Lepas tu dia kata maka kita namakan. Tak boleh dia situ. Domedia ni kembali berkata nama yang didengar bukan hadis tu. Gitu. Jadi bunyinya maka kita namakan dia nama yang mana maka kita namakan dia nama Allah Ta'ala yang didengar daripada Quran hadis seperti sifat sabur tu dia. Jadi burung medianya maka kita namakan dia nama-nama yang didengar daripada hadis mana misal seperti sifat sabur dan syakur dan halim ada. Namalah syakur, halim, lemah lembut, ada sabur, memberi waham sekalipun. Ada. Jadi mana tiga nama ni, sabur ni banyak sabar. Ada. Kalau kata syakur, banyak terima kasih. Kalau kata halim, banyak lemah lembut. Jadi perkataan ini kesamaran dah. Lemah lembut pun kita juga situ dah. Walaupun kesamaran boleh buah nama situ tu. Gitu nak ayatnya. Jikalau memberi waham sekalipun, maka tak mengapa. Kalau tidak haram, kita sifatkan dia. Sifatkan dia. Apa kita ada? Apa tu? Pada sifatkan. Apa kita? Sebab. Baik, jikalau mana walaupun sifat sabur, syakur, halim, walaupun memberi waham sekalipun tu dia. Jikalau walaupun sabur, syakur, halim ni memberi waham, memberi kesamaran sekalipun, tidak mengapa, tidak haram kita namakan dia. Namakan dia tersebut daripada sabur, syakur, halim walaupun kesamaran. Memberi erti sepuang kita juga makna dia tadi.
Walaupun sama orang dengar makna dia tadi, tak, tidak haram kita bernama. Sebab apa tidak haram? Sebab telah datang. Tidak dia. Sebab datang daripadanya liku warid tu. Hak tulur datang warid tu. Jadi tidak haram kita bernamakan sebab datang daripadanya Quran hadis. Sebab ada Quran hadis lagu tu. Maka tak haram kita bernamakan. Walaupun kesamaran sekalipun. Kesamaran ni maknanya memberi wahai kepada dengar. Supalah Tuhan kita makhluk ni. Tak syakur, banyak terima kasih. Maka serupa makna kita kat situ tu. Tapi walaupun kesamaran makna dengar, sebab ada sebab Quran, boleh kita penamakan. Tidak haram situ tu. Gitu ya. Atau yang tiada memberi waham sekalipun. Atau yang tidak memberi waham sekalipun, tak mengapa tidak haram kita sifatkan sebab telah datang di warid dia. Telah datang daripadanya Quran dan hadis. Seperti alimun dan qadirun. Jadi kalau dia kata lepas daripada Quran hadis atau yang tiada memberi waham, iaitu aliku kita. Jadi mula daripada atau yang tiada memberi waham, iaitu tulikum. Nyoknya seperti alimu dan qadirun. Alimu, yang sangat alim tak? Boleh wahai juga tak? Qadir yang kuasa, wahai juga. Itu dia. Walaupun tak memberi waham, sebab ada sebut dalam Quran, maka dibenar kita penamakan dia. Sabur, syakur dan halim, tiga nama tadi tu memberi kesamaran. Adapun alim dan qadir tak beri kesamaran, maka tak apa kita penamakan Tuhan. Sebab sebut Al-Quran hadis itu tu. Ayat itu ya bahas. Dia tulis banyaklah. Yang neliku kita. Berapa hari tidak baca dulu kata. Dan kalau adalah mazhab Allah alam. Dia lebih tu ni, alikung tu. Gini lagi dah. Gini, alikung hak clear ni gini. Atau yang tiada memberi waham sekalipun. Tadi, hak tiga nama tadi, syakur, sabur, halim, beri kesamaran tak? Atau yang tidak beri kesamaran. Seperti alimu qadirun, tak kesamaran. Jadi sama ada nama Allah Ta'ala yang beri kesamaran dengar, atau yang bersamaran, asal ada hadis, maka harus terpenamakan. Gitu ayatnya. Jadi penelikung kita tu ada tulis atau yang tiada memberi waham sekalipun, tak mengapa tidak haram kita sifatkan dia Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala sebab apa tidak haram? Sebab telah datang daripadanya Quran hadis. Misalnya seperti tadi ikut tu. Mulai daripada atau tu. Maknanya telah datang warid likum. Telah datang daripadanya. Namanya klik pada Quran hadis. Lepas tu atau yang tiada memberi faham, likum juga situ tu. Seperti qadir alimun tadi. Sebab apa likum tu? Sebab ada atas semara tadi tu. Yang karak lah. Jadi makna atas hadis samara. Tak syakur, halim, sabur, itu kesamaran. Maka boleh apa nama sebab ada Quran. Ada pun alimu, qadirun, tak kesamaran. Maka lebih nama juga situ sebab ada sebut oleh Quran. Berarti sama ada nama-nama Tuhan yang kesamaran makna pada orang terdengar atau tak kesamaran, asal ada sebut oleh Quran hadis, boleh kita penamakan. Gitu kan. Wallahu a'lam. Kata dia lebih ngaji. Buti awal tengok kali budak ngerpeh, budak. Goik gustai. Pun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.